Hmm, teruskan berusaha anak muda. Itu ayat saya daripada ambil daripada mana ah? Ultraman pernah berkata teruslah Bukan berusaha lagu ke untuk tu? anak muda. Alright. Okay, aku start Okay, Assalamualaikum kepada semua pendengar-pendengar podcast Universiti. Okay, bagi saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya sebagai host untuk program ni. Nama saya Roy. Saya pelajar tahun 2 untuk UMP. Sekarang dekat Gambang. Fakulti Kejuruteraan. Kos Mechanical Engineering. Dan saya berasal dari Sarawak. Okay, hari ini kita ada 3 orang panel, iaitu Syaidi, Izham dan Zubai. So, kita nak bagi Syaidi untuk kenalkan diri dahulu. Okay. Boleh Syaidi? Okay, terima kasih Roy. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Syaidi bin Zamri. Saya pelajar tahun 2 dari Fakulti Kejuruteraan Teknologi Mekatronik dan Pembuatan. Dulu saya pernah ambil diploma di Politeknik Bang Sultan, Tegulang, Johor, mengambil kos reka bentuk industri. Saya berasal dari Shah Alam, Selangor. Okey, seterusnya saya persilakan Awang. Nama saya, Assalamualaikum, nama saya Awang Samsudin. Saya mengambil kos Teknologi Kejuruteraan Elektronik dalam sistem komputer. Dulu saya mengambil diploma dalam bidang mekatronik. Dan saya berasal dari Sabah. Zubair, silakan. Saya Zubair Faiz, asal dari JB. Dulu diploma dekat Politeknik ambil otomotif, sekarang teknologi pembuatan dekat UMP kampus Pekan. Okey, itu je. Okay, terima kasih kepada semua. Nampaknya semua diploma dekat sini. Termasuk saya diploma Kuching Sarawak, Politeknik Kuching Sarawak. Okay, kita tak nak buang masa, kita proceed direct dengan kita punya tajuk hari ini. Tajuk kita punya talk is University Life Hack. So, korang ada tahu tak apa-apa jenis University Life Hacks yang korang rasa lah? Saya rasa saya nak share pengalaman saya pasal macam mana nak mengawal lah. Okay, boleh? Okay, nak mengawal senang je. Kita kena tidur awal. Korang kena cakap lah. Confirm. Lepas tu cara kita nak tidur awal, kita kena cari faktor apa yang kita tidur menyebabkan kita tidur lewat. Okay, contoh kan, saya paling tak suka, contoh kan, kita pergi kelas penat. Kalau bukan online lah, kita pergi kelas tak penat. Lepas tu kita balik kelas, kita tidur. Penat-penat tapi kita tidur. Saya rasa benda tu tak sesuai. Sebab kadang-kadang bila kita tidur, kita balik terus baring, tidur. Lepas tu dia macam penat. Korang rasa korang nak tidur, penat tapi korang nak tidur. Tengok-tengok tak boleh tidur, berjam celik tak boleh tidur. Tak tahu dah 3 jam lah tak boleh tidur. Betul tak? Penat juga kalau tidur ada macam tu. Betul. Okay, bagi pendapat saya ni lah, kita kalau tak tidur, first kita balik mandi, makan. Jangan lagi satu, contoh kalau kita nak tidur awal, ni faktor pada cahaya. Contoh kan, kadang-kadang kalau kita kan gelap, terang kan, kita tak tidur. So dalam sejam atau 2 jam sebelum tidur, kita cuba malapkan bilik biar untuk senang tidur. Betul. Lepas tu kalau macam petang tu, kalau boleh jangan tidur. Kita busykan diri. Kita biasakan diri lah. Buat kerja. aktiviti apa kan? Betul. Tapi yang paling jahat sekali tak nak tidur ni, sebab ni handphone. Oh, phone. Bahaya tu benda tu. Tu, number one tu. Ya, sebab pernah tengok saya, okey nak tidur lah, tak apa, setengah jam.
Main handphone dulu. Set lu. Handphone. Lepas tu, Facebook, anime. Twitter. Lepas tu extend lagi setengah jam. Dah tahu dah 5 jam lah kita main handphone. Lepas tu tak boleh tidur. So nak bangun pagi pun susah, nak pergi kelas susah, nak fokus susah. Okay lah, tu je lah pengalaman saya kalau saya nak beritahu. Jadi boleh kongsi? Macam saya ni jenis yang memang suka berjimat. Kan, lalu kalau terutama kalau macam makan nasi. Setiap hari kalau sehari tu makan tengah hari kan. Dalam RM4 macam tu beli dalam bungkus, nasi bungkus. Lepas tu lauk biasa je, tak payah beli yang buat-buat sangat. Beli yang cakap satu ayam weekend tu dah okey lah. Tu pun dah cukup bagi kita sebagai student kan. Mungkin nak bagi apa cakap alas perut. Kalau terutama macam time Pagi makan pagi lah. macam pagi petang. Kalau macam pagi, kalau paling tidak kalau tak sempat sarapan pun at least makan apa yang ada, macam biskut ke kan. Macam contoh lah, macam kita ni kalau pagi ni macam susah sangat nak fokus kan, nak belajar. Mesti ada je nak mata nak tutup. So kalau kita sarapan pagi, at least kita dapat fokus lah dalam pembelajaran kita. And then cara kalau contoh kalau boleh, kalau nak saving lah, kalau ada contoh macam kita duduk rumah sewa kan, kalau takkan hari-hari nak beli makanan kat luar kan, mesti kita nak masak kan. Lalu kalau contoh kalau kat warehouse tu korang tu, kalau contoh ada 5 orang lah kumpul lah, share lah duit. Nampak korang jimat kat tu. Tontong lah. Tontong lah. Itu je lah pengalaman yang Sharing sikit. Jadi boleh masak? boleh Jadi lah. boleh masak tak? Nak tanya. Boleh lah sikit-sikit. Masak apa? Kalau Masak apa je? Maggi pandai masak Maggi senang sangat. Saya pernah masak sayur bendi goreng. Lepas tu nasi goreng boleh. Sikit-sikit kan. At least kita boleh survive kan. Kalau tak reti sangat pun, at least kita tahu macam mana nak masak. Tu je lah. Jap, nak tanya Syaidi. Boleh. Beza tak? Tip uruskan kewangan time duduk rumah, time sekolah dengan dah masuk aktiviti. Beza tak? Beza sangat. Super beza. Macam kalau duduk Apa rumah, beza je tu? macam kat rumah kan, macam yelah kita kadang tak gimana kan. Kalau tak kerja lah, kalau tak duit pun tak luar. Kadang makan pun makan saya. Kalau macam bosan ke apa, main game, buat benda lain ke, macam main badminton ke, sukan ke apa kan. Kalau macam you ni beza sikit lah, sebab kita berada alam yang lain kan. Bukan makan mara raya macam alam gaib ke apa. Macam alam macam kita belajar. Agak ni. Alam lain tu dah ke lain tu. Cara tu lah, macam kita dah cakap tadi, cara pembelajaran kita memang lain-lain. Macam cara kita nak belanja, macam belanja apa yang patut je. Tak payah macam okay, macam contoh yang trendy sekarang online shopping kan. Selalu kau nampak je macam promotion ni, macam diskaun, kau mesti nak beli. So tak boleh lah juga kan. Sebab tu dia kena macam tak payah beli benda yang tak perlu lah. Beli yang penting je. Yang penting. Ikat tu nafsu tu. Nafsu semua. Nafsu tu mau beli barang tahan dulu. Sabar. Jadi kita kena pandai bezakan antara keperluan dengan kehendak lah. Kemahuan. Macam Maslow lah, balik kau pernah belajar kan. Wang, boleh share dengan kita orang pengalaman? Bagi saya, pengalaman saya Lebih silakan. time pandemik ni kan kita masuk sudah dalam ni, masuk banyak jumpa kawan-kawan baru kan. Semasa pandemik ni susah mau jumpa, jadi kebanyakan pelajar susah mau jumpa satu sama lain lah. Jadi saya fikir kan, time saya mau study tu, time dalam grup tu kan, saya buat ke WhatsApp, fikir ada aplikasi yang berguna lah untuk bincang dengan kawan-kawan. Jadi banyak aplikasi dalam laptop ni seperti Discord, kita boleh share data tu semua, share screen. WhatsApp kita boleh bincang juga nanti. Apa-apa kerja pun macam MS Team ni kan, kita boleh share, record and then share dengan kawan lagi.
berbincang bersama macam study group, time exam, quiz ke dalam Discord kan boleh kan macam tu. Boleh. Mau pernah buat macam tu lah juga. Bawakan kawan Boleh, Discord ada. buat ni bincang sama-sama. Ada kan? Ada. Ada je. Pernah metode Online ni pengalaman memang sharing best. banyak benda belajar benda baru kan. Tapi nak Benda sonok baru kita- dan banyak aplikasi baru lah belajar student try buat. nak sonok face to Kalau kau face. kan? Biasa ni nak tanya Awang, apps apa yang ni Awang pakai untuk study online ni? Apps biasanya. Biasalah Google, YouTube. Kalau sama kawan-kawan kan kita bincang lah ramai buat group dalam Discord bincang sana kumpul. Share notes Apa? semua screen. Sebab kadang-kadang ada yang student tiada lain dia tak dia kita share screen lah dalam satu group tu. Betul. Kalau Roy ada tips refleks ke? Kau mau share? Okay, kalau saya is berbalik kepada yang sebelum ni. Macam mana nak ingat balik apa yang lecturer ajar kan. I mean after class kita nak ingat balik kan. Okay. So benda ni semua orang rasa lah. Semua sekarang kelas online. So automatically kelas kita memang lecturer akan record lah kan. So once habis kelas tu kita boleh tengok balik lah. Tapi depend, korang ada kelas lepas tu tak payah lah. Tengok malam lah video kan. So kena refer balik lah, tengok balik video tu. Tengok key point yang lecturer tu bagi tahu kan. So tak ada kat macam kalau kita macam ni. Tapi faham kita lelaki ni malas tu memang ada lah kan. Takkan lari lah. Betul. Dan kita tak macam betul. perempuan complicated. Dia multitask tu. Dah multitask tengok power lah. Multitask, Kita power macam lah. mostly kita akan macam chill lah. Santai Tapi kena lah. tengok balik lah video. Lepas tu kalau ada masa tu buat sikit lah latihan kan. I mean after macam lecturer bagi assignment ke apa, buat je lah based on video yang dia dah ajar kan. So dekat situ kita macam mana gitu kita still on momentum lah time study tu. So kalau kita macam terlalu lama sangat dah tinggal tu memang lost lah. Dia tak adalah lost sangat lah, tapi macam susah nak kecap balik. Lagi-lagi macam kita orang sekarang ni Gambang kena pula tukar ni jadual. Kita orang punya mid-sem bila cuti mid-sem dia orang awalkan seminggu. So tak tahu lagi lah macam mana. So next week maybe kita orang dah start midterm or after cuti midterm kita orang midterm. Tak payah cakap Sebenarnya gampang. Pekan pun Wah. sama. Pekan pun sama. Dia nak selaraskan lah benda tu. So memang tu satu cabaran lah. If diorang bagi next week memang keras lah. Memang keras. So Zubir macam mana? Nak tak nak kita kena ikut juga sebab mungkin kita fikir benda ni menyusahkan tapi sebenarnya ada kebaikan. So yelah kalau kita tak ikut nanti COVID tak akan settle. Covid takkan Memang takkan settle. Uh, Selagi SOP tak jaga tak boleh juga. Roy, Ya. susah tak belajar study online? Beza tak daripada diploma dulu belajar face to face dengan online? Yes. Okay, benda ni saya akui memang betul-betul susah sebenarnya. Sebab tapi benda ni depend on course juga sebenarnya. Macam kalau kita kan engineering student, so mostly subjek core ni kita need betul-betul guide. Tapi faham, kita student degree ni mostly lecturer akan dah besar kan, korang mestilah tahu macam mana nak cari benda sendiri. Takkanlah lecturer nak suap seorang-seorang. Okay, ni macam ni macam ni. Tak boleh lah. So benda ni memang susah. Kita macam ni memang kena survive. Struggle tu pun sendiri-sendiri. Lagi waktu zaman online, duduk rumah, tak ada member. Orang study lah, short sendiri. Study. Okay, ada quiz, assignment, hantar je. Tak tahu salah semua kan. Susah. Dia pun, if kita nak study pun dengan kawan, ya macam yang Awang cakap kan, guna Gmeet ke share screen. But still benda tu dia ada halangan tau. Macam susah nak masuk directly. Kita tanya ni kan, depan-depan. Macam tu lah. Dia memang susah sikit lah bagi saya. Okay, kalau Roy kan cakap susah kan. So macam mana Roy nak cuba atasi masalah tu, counter masalah tu?
Mungkin ada cara Dengan online. tersendiri ke? Okay. Kalau saya, memang benda ni susah. So caranya is saya akan directly, if ada benda macam memang dah tak boleh go, dah study, dah buat research, tengok tanya pakcik Google pun tak boleh go, kena tanyalah lecturer tu sendiri, direct ask, WhatsApp ke, call ke. Tapi kadang lecturer ni busy juga kadang kan, diorang ada yang dapat, diorang free, diorang reply kan, ada yang tak tu nak kena go lah. Diorang pun ada. Tapi sebanyak tanya lecturer, tanya kawan-kawan yang lain. Lepas tu buat research sendiri kat lah. Memang kena survive lah zaman online. Lepas tu nak tanya lecturer tu kena penuh dengan beradab lah. Contohnya kan, cakap baik-baik, kita daripada mana, student kelas apa. Lepas tu kalau boleh, jangan ganggu dia bukan waktu kerja, Sabtu Ahad. Sebab mungkin dia ada family untuk spend time kan, betul tak? Betul. Apa dia mengganggu mereka tu, family time mereka. Sebab kalau kita kacau, orang kacau kita time waktu kita bukan kelas pun kita marah juga kan. Bayangkan kau main Dota kan, main game guna mobile data, tiba-tiba ada orang call. Dah kau rasa marah tu. Si panjang-panjang time tu kan. Lagi time pagi. Pagi jangan kacau. Memang bahaya kalau pagi kacau. Tidur. Jangan kacau. Itu kalau bangun mau ngamuk. Kau ngamuk baling-baling bantal ni. Supaya tidak kau jumpa asal nampak barang ni kan balik. Atau kalau duduk kat dalam bilik hotel lah, kena rumit sekali kena. Dah Sian dia pula rumit dia kena. mangsa tak boleh kan. So Okay, saya ada soalan. Saya nak tanya soalan ni dekat Syaidi lah. Boleh tak Syaidi? Okay, macam Syaidi dah masuk hostel kan? Mesti dah jumpa senior kan? So apa yang Syaidi dapat daripada senior kan? Apa kelebihan Syaidi dengan senior? Bergaul dengan senior ni, kelebihan. Sejak saya duduk hostel dekat sini, banyak jugalah kelebihan dia bergaul dengan senior kan. Lagi-lagi kalau dapat roommate dengan senior lah. So dapat advantage lah dekat situ. So kita dapat tahu macam kawasan UMP ni macam mana tempat. Macam apa yang saya dekat macam nak beli makan macam mana kan. Ke mana, lepas tu fakulti, lepas tu lagi satu macam contoh anda kata emergency kan, nak pergi klinik ke apa. So kita boleh tanya lah senior kat mana. So senang lah. And kalau ada transport lagi bagus. Kalau dia ada lah, at least kita boleh lah tumpang dia sendiri. Paling tidak pun kita bagilah ulu-ulu lah sikit duit minyak ke apa. Walaupun dekat, takkanlah ada Betul, memang dah kan kau dekat masuk tumpang saja kan, bayar tak boleh minyak juga. tu. Bayar minyak Mana lah. boleh demo je kau bayar minyak dia. Tak boleh juga kalau tumpang free. Sehari dua boleh lah kalau Kena bayar. kalau dalam sebulan Lain lah itu. mau mengamuk. Lain lah kalau tu kau punya abang ke apa ke. Ada abang okey. Ini kalau senior jangan. Sini jangan, adik-adik boleh lah. Ini jangan respect lah. Aduh. Kita tu senior ni kita boleh interact dengan best lah. Sebab yelah kalau dengan lecturer kan kita kalau tanya apa-apa soalan kan macam formal kan. Kalau dengan orang kita boleh counting sikit. Apa kalau dapat pula yang jenis yang pandai, so advantage lah kat kita situ. So kita kalau apa-apa, kalau soalan macam susah ke, kita boleh just tanya dia. Kalau at least dia, kalau dia boleh bantu, dia bantu. Kalau tak boleh bantu tak apa, kita at least kita dah cuba tanya dia. So ya. Effort ada lah. Yes, at least ada lah. Tu je lah pengalaman saya. Izam macam ni Izam? Izam dah masuk kan? Hostel belum lagi? Belum lagi tu. Minggu depan belum jumpa proses senior lagi lah. Belum lagi lah. Okay, kita balik Zubair, macam mana dengan senior? Apa kelebihan Zubair dengan senior? Sekat ni lah. Kelebihan senior. Okay, saya cerita lah. Saya ada macam budak sebelah ni. Dia senior. Sam tahun 3, tahun 4 itu. So, jadi apa-apa masalah, contoh tanda sumbat ke apa. So, kita orang akan beritahu dia. Dia akan refer kepada fellow close.
So kita orang kadang-kadang budak baru kan, tak kenal sama ramai sangat orang. Lepas tu kalau kenal senior, macam Syahdi cakap, kita boleh tahu tempat-tempat makan murah. Kita boleh tanya sebab pernah terkena makan makan Dah macam kesiap Makan nasi telur masin. makan nasi dengan telur masin RM5. Aduh, baik beli nasi ayam kan. Lepas tu kita boleh tahu macam boleh belajar daripada diorang kehidupan universiti. Sebab dulu saya belajar politeknik dengan masuk universiti memang lain. Serius memang lain. Betul. Dia tak berbeza sama. lah. Environment dia orang lain. lagi ni tough. Sebab dulu masa saya dekat politeknik belajar, so dia macam sekolah, jadual semua dah siapkan semua. So sekarang ni kita masuk, kita kena buat sendiri semua. Semua sendiri. Lepas tu kita boleh, contoh kalau dah buat jadual untuk kelas untuk saya depan, kita boleh refer pada sini tanya ni, subjek ni okey tak sebab kalau kita main entam je buat jadual, tak tahu semua subjek ada final. Oh, sure. Sakit lah. Kalau 5 paper sekaligus, satu sem. Mati kau pasal Mati. paper drop 4 subjek. So kalau berkawan dengan sini ni, kita boleh minta pendapat dia lah, sebab dia lagi lama daripada kita kan. Lagi satu, saya baru semester ni baru first time masuk UFP, so tak tahu apa-apa pasal UFP. Betul. Aku baru lagi masuk. Roy? Untuk yang senior tadi, saya nak share sikit lah. Betul lah yang Zubair cakap. Kira macam tak sini dia dah tahu kan, macam untuk subjek tu. Kan kita sekarang dekat U, kita sendiri yang daftar kan subjek. So kita main pilih je lah, klik, so notify dekat PA kan. Benda tu pun macam saya dulu, sem 1, memang main letak je. Seronok kan, okay ambil subjek ni. Boleh. Banyak dah paper boleh exemption kan, so seronok kan, pilih. Sekejap lagi, padahal kalau ada senior ni, kita boleh refer kan, tanya diorang, mana subjek kena ambil dulu better lagi ambil sem ni. Okay, contoh subjek tu subjek berantai kan, so better kau ambil dia satu persatu lah. Lagi takut korang lompat terus yang tahun akhir punya ke subjek, memang koyak lah sikit kepala kan nak study. Koyak So mental dia lah. kena minta guide dari sini juga benda ni sebenarnya. Okay, soalan seterusnya saya nak tanya dengan Awang. Cara-cara untuk dapat keputusan cemerlang setiap semester. Semester. Macam ada siapa cakap tadi tu, lelaki ni kan just yang chill kan. Kalau nak katakan lelaki ni, kita fokus pada satu ni saja, key point je kita ambil. Kalau tak faham pun, kita try bincang dengan kawan dulu lah. Bincang dengan kawan, kalau tak dapat, baru dengan ni lecturer. Dan letak main point tu, letak dalam note kamu tu, buat sedikit tentang ni, cara jalan kerja dia lah, apa lah. So kalau lekat ke ni lah, kira kamu nanti memori. Save ke memori kamu ni, macam mana mau ni, jawab soalan dia tu, subjek. Betul. Kalau tak faham juga nanti, baru share dengan ni lah, lecturer. Kalau tu, jadi macam mana saya? Kalau saya lah, kalau nak dapat dekan setiap sem kan, paling tidak pun kita at least kita effort terutama dalam siapkan assignment. Paling better kita siap awal pada tarikh due date yang dia bagi. Sekarang lecturer ni dia saja je bagi tarikh tu lambat dah tahu. Student ni effort ke tak nak buat assignment tu. Kalau student tu kalau buat awal pada due date dia bagi tu, maknanya dia akan contoh budak ni dia buat dia bagus, buat kerja bagus, kemas, memang cantik and so dia bagi bonus mark kat situ. So dalam pada masa sama kita disiplinkan diri, motivated supaya nak jadi budak yang cemerlang kan dalam setiap sem. Kalau boleh nak dekan juga setiap sem kan, paling tidak pun
Kalau sekali pun tak apa lah. Jadi kita dapat effort yang kita dapat. Belajar. Ya benda tu kita kena ada goal lah. Kena ada goal Sem ni lah. kena dekat. Sem ni ada ni. Kena Kena buat. dekat juga. Target lah kan. Lagi-lagi kalau nak final kan. Kalau budak last year, diorang mesti ni kau ni. So, Zubir macam mana, Zubir? Zubir? Dia kalau macam nak dapat keputusan baik, dia tak janji untuk dapat dekan, tapi insyaAllah untuk dapat keputusan yang baik kita kena buat persediaan sebelum, semasa dan selepas time mengajar. Okay, contoh sebelum time belajar kita kena prepare. Hari ni lecturer nak bincang pasal apa, sebab biasanya lepas habis kelas dia akan bagi tahu kita next class kita nak belajar apa. So prepare. So kita dah baca sikit-sikit apa yang tu, tak banyak pun, asalkan kita faham subjek tu dah okey dah. So bila dah masuk kelas, lecturer akan terangkan apa yang lebih daripada tu lah. Kadang-kadang kita ada buku, tapi lecturer dia akan bagi lebih lagi dalam kelas. Lepas tu semasa kelas tu, kalau boleh lah, kalau macam masuk Google Meet semua tu, tolonglah mute kamera, mute mic, lepas tu buka kamera. Sebab kadang-kadang kita belajar, lecturer nak tengok muka kita, nak tengok kita buat apa semua, dia nak pantau. Contohnya kalau korang rasa kan best tak kalau lecturer mengajar dia ada suara je, lepas tu muka tak ada? Kau rasa okey? Tak. Dia mengajar tapi tak kena boring gitu. Sedangkan budak pelajar sekolah mesti boring kan. Pelajar sekolah pun boring lagi you. So lepas tu kalau boleh dalam kelas tu kena aktif. Bukannya aktif macam kacau orang ke apa. Kita bertanya lecturer. Kalau macam kita tak faham, kita tanya je. Dia lagi suka kita tanya. Sebab kadang-kadang dah lah kita tak faham, lepas tu dia bukan tak faham, dia biar je sampai habis. Dah tahu result tak okey, fail. Tu yang tak nak. Sebab rugi kalau kita masuk belajar, kita dah belajar 6 bulan, lepas tu gagal subjek tu kena repeat lagi 6 bulan. Betul tak? Korang mesti tak nak kan? Lepas tu selepas kelas contoh dia dah bagi assignment tertera semua, korang buat je, siap kawal. Lepas tu kalau tak faham, tanya je. Kadang-kadang lecturer ni suka je nak tolong kita, cuma kita je tak nak tolong diri sendiri. Dia tengok effort student lah. Dia macam sentiasa menanti. Dia tak nak, dia fikir aku dah ajar budak ni, mungkin dia faham lah. Dia tak nak shot sendiri, sebab tu dia menanti kita, tak tanya. Cuma kita je lah tak nak tolong diri. Okay, so je lah bagi pendapat saya. Okay, menarik. Lagi satu kan, untuk benda ni pun dia kena management lah. Maksud saya is time management tu kena pandai lah susun sebenarnya. Kalau nak score kan, masa study, ada masa main juga. Dia macam, if lah korang nak main lah. Tapi macam, okay, ada assignment, buat dulu lah kan. So once dah siap assignment, korang kaki kan, nak enjoy ke apa ke. Lagi satu, kalau boleh kita cari ruang untuk diri sendiri. Contoh kan, kita dah habis belajar, dah pernah belajar, nak main game je. Nak tidur je. Sebab kalau macam kita, kalau tak ada reward, kita akan rasa malas untuk belajar. Betul tak? Betul. Kalau assignment tak siap juga, kau main game tu, kau assignment tak siap, tak boleh juga. Nanti kita akan fikir tau, assignment bila nak buat, bila nak buat. Saya bagi Izzah macam benar untuk menjawab. Menarik kita. Dia tengok ni lah, kalau dalam UMP kan, dia banyak club juga kan. So nanti ada club macam Yayasan UMP buat satu program. Apa program pun join sajalah untuk mencari pengalaman dalam nanti benda tu berguna nanti dalam masa depan, time kerja benda tu boleh digunakan.
Kan? Betul. Betul kan? Jadi, Macam saya nak jadi pelajar aktif pengalaman tak banyak, tapi setahu saya kalau nak jadi pelajar aktif, rajin-rajin kan lah, aktifkan diri dalam semua program. Tak kira lah program apa-apa lah, program macam contoh macam sport ke apa kan, marathon run kau terutama kan. Kalau macam kita memang minat lari, boleh lah join. Kalau yang penting jangan saudara bawa kawan-kawan kan. kita join je. Kalau at least kalah pun tak Join penting pun lah. kan. Kita ada pengalaman. Macam contoh macam event. Kalau contoh macam kita tak ada pengalaman langsung tentang event kan, nak handle pun tak tahu macam mana. So dekat situ kita boleh belajar cara gini, nak handle sini. Lepas tu nak cari peralatan tu kat mana. Dia ada pelbagai-bahagian dia ikut AJK lah kan. So tu je lah cara nak jadi pelajar aktif. Zubir, ada cara lain nak jadi pelajar? Okay. Nak aktif senang je. Cari apa yang kita minat. Contohnya, kalau kita minat main bola, join lah kelab-kelab main bola. Mana tahu ada rezeki, kita boleh wakil universiti ke, betul tak? Daripada situ kita boleh cukir bakat kita. Betul tak? Contoh kalau macam kita masuk join yang kita tak suka. Macam, yelah, kalau saya minat bola. Takkanlah saya nak join kelab catur pula. Betul tak? Jauh sangat. Memang jadi pasal lah. Jauh tu. Kata benda ikut tendang tu. Termenung tu. Ibut memang main catur lah. Jadi cari apa yang kita minat. Apa yang kita nak main sebelum kita nak main benda tu tapi kita tak ada peluang nak main. So time universiti je lah. Lagi satu, mesti kalau kita akan jumpa kawan-kawan baru. Mustahil lah kalau kita minat bola tak jumpa orang-orang minat bola juga. Ada je. Tipu lah. Mesti ada. Lepas tu kita kena berani mencuba. Contoh masuk, join je apa program tu, handle program. Kalau contohlah kita kena berani mencuba. Contoh kita sebenarnya kadang-kadang kita pun tak tahu kita ada kelebihan apa, nak handle program ke apa ke. Daripada situlah mungkin kita ada bakat, cuma kita tak tahu macam mana nak tu. Lepas tu kita kena beranikan diri untuk jumpa orang, belajar. Tanya benda tak tahu kan. Ya. Dia ibarat kalau kita nak berjalan, takkanlah kita nak terus berjalan betul kan. Mesti kita akan ada buat kesilapan, jalan sengit ke apa ke, macam gitulah. So beranikan diri. Roy? Okay, kalau saya betul lah yang korang cakap. Memang nak aktif ni kita kena join lah kan. Dekat U ni memang banyak sebenarnya dia punya program ke apa. Join lah. Macam ni, yang apa yang kita buat ni, kita nak join squad yayasan kan. So ni kita punya cara lah macam ni kita nak get aktif lah dalam U. So kalau ikut pengalaman saya waktu study diploma dulu kan, ada juga join program-program, tapi saya nak dekat U ni last kan zaman study, so kena enjoy lah every program yang ada tu. So once dah habis study, mesti korang dah macam rindu lah nak buat benda macam ni, rindu lah nak buat benda macam ni. So tu lah, kena get active lah. Lagipun kita join program ni, kita dapat sijil tau, and at the same time kita increase kita punya soft skill, kita punya communication skill dengan orang. So once masuk kerja, maksudnya alam tu pekerjaan lah after study kan. Benda tu yang paling penting sebenarnya. Kita punya knowledge tu penting lah. Kita punya study engineering something kan. Soft skill, communication skill tu yang paling penting. So interviewer untuk company dia kan tengok lah macam mana kita jawab, macam mana kita explain, present something. So benda tu penting lah. Satu kita kena aktif lah dalam U ni. Kena join apa-apa program. Rugi lah tak join sebenarnya. Betul, sebab kalau kita interview, mesti majikan kita nak tengok apa yang kita pernah buat.
Mesti bila dia tengok resume kita ada pengalaman buat ni so macam apa tu, Advantage lah. peluang untuk kita masuk kerja tinggi lah. Lagi satu Dia macam rugi, kagum lah apa yang kita achieve kan. lagi satu rugi kalau kita masuk belajar hanya untuk belajar je, betul tak? Daripada program-program macam inilah kita jumpa ramai kawan. Contohnya saya daripada Pekan, Roy daripada Gampang, so boleh kenal. Even tak sama kampus kan. Tak sama campus. Even saya lockdown, korang tak lockdown. Dia jumpa. Aduh. Macam Awang, kos apa? Apa tu? Kos apa belajar kat sini? Electrical. Belajar Electrical. Saya teknologi pembuatan, Awang kos electrical. So kalau macam kita belajar dekat fakulti kita tak akan jumpa. So daripada program gini lah kita boleh jumpa. Betul. Bah, dia punya Nampak. advantage. Nampak kat Kita situ. join, kena aktif lah dalam program kan. Benda ni memang penting juga. So kita study juga, kena having program tu pun kena ada juga sebenarnya. Kita juga pasal enjoy juga kan. Nak apa, Masa- advantage kita punya communication lah. Masa study kita buat network untuk belajar. Mana tahu lagi 10 tahun kita jumpa, kita buat network untuk kerja. Macam Roy ada syarikat sendiri, Awang Amin. ada syarikat sendiri, Syahdi ada syarikat Amin. sendiri. So daripada Amin. situlah kita nak bina connection. Betul tak? Betul. Wow, dah ada jadi partner kan. Kita kerja senang. Apa-apa macam supplier ke minta dia. Sharing lah kan. Sharing is caring Tolong lah. menolong Cakap. Lepas tu jadi passion lama kita juga. nak handle business kita nanti. Kita dah pandai handle program, mungkin nanti dekat tempat kerja kita kena handle satu program-program. So kita ada pengalaman. Betul. So benda ni penting lah sebenarnya kan untuk student ni. Dia kena pandai lah bagi masa. Study juga. Join program juga. Nak lepak juga. So pembahagian masa tu kena complete lah. Kena betul lah. Kena susun lah betul-betul masa tu. Okay. Rasanya soalan kita dah habis kot. Cuma saya just nak minta before kita tamatkan kita punya sesi ni kan. Saya nak kita mulakan dengan Syahdi dulu lah. Boleh tak bagi apa-apa kata-kata semangat ke untuk pendengar-pendengar kita nanti? Kata-kata semangat. Okay, saya jangan putus asa kalau belajar online ni. Achieve dan selalu guidekan diri untuk mendapat grade yang cemerlang dalam setiap sem. Itu je lah kata-kata semangat saya. Awang? Okay, Izham? Kalau saya kan dan study belajar ni kan, macam cakap kan, jangan cepat putus asa, teruskan saja. Kalau tak faham, tanya kawan ataupun lecturer. Itu saja lah, jangan putus asa. Walaupun susah, minta tolong ya dengan kawan. Baik? Teruskan berusaha anak muda. Itu ayat saya ambil daripada mana? Ultraman pernah berkata, teruslah Bukan berusaha lagu untuk tu. anak muda. Roman. Roman lah. Betul, man. Okay. Betul. Senang je. Kita jangan jadikan alasan online ni sebagai halangan untuk kita berjaya. Sebab kita ini cabaran untuk kita kan. So kita kena lebih lagi. Lagi satu, dengan pelajaran je boleh angkat kita punya taraf hidup semua. Mungkin ada yang susah, so dengan pelajaran boleh ubah cara hidup kita untuk kita berjaya. Roy? Okay, kalau saya okay lah. Masa you tu enjoy lah. Study, bagi masa. Main, bagi juga. And zaman online ni memang susah, saya faham. Semua orang pun memang rasa benda online ni macam mana kan. So, nak tak nak kena go juga. Through thick and thin benda tu kan. Macam mana pun, takkan siapa nak fail kan. So, struggle lah. Sekarang ni, struggle is real lah. Zaman COVID ni. So, good luck lah untuk semua.
Okay, rasanya itu saja kot untuk kita punya podcast universiti. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kita punya ketiga-tiga panel kita, Syaidi, Zubair, Faiz dan Izham. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama. Terima kasih dan insyaAllah panjang umur kita akan jumpa juga. InsyaAllah Okay. jumpa lagi. Mana tahu ada part 2 ke. Ada part Kita tunggu part tu. Kalau ada lah.